Bertemu kembali, Sarawak mencatatkan peningkatan kes dengan angka tertinggi melepasi 5,000 pada hujung minggu lalu. Walaupun Sarawak telah melepasi 80% jumlah populasi dewasa yang telah lengkap divaksin. Kini tumpuan terarah kepada vaksinasi remaja untuk mencapai imuniti kelompok selain melihat kepada keperluan dos penggalak atau booster yang akan dibincangkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak bersama dengan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang dijangka akan ke negeri itu pada hujung minggu ini. Itu antara fokus pada hari-hari yang mendatang ini. Namun ketika ini kita tahu lebih 99% daripada jumlah kes di Sarawak adalah dalam kategori 1 dan 2 dan jumlah kes di dalam kategori yang membimbangkan adalah kecil, 3 atau 4 kes sahaja. Jadi bagi memahami situasi sebenar COVID-19 di Sarawak bersama saya pada ketika ini ialah Dr. Anwar Rapai merupakan penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu yang juga merupakan Exco Kesihatan Sarawak. Assalamualaikum, salam sejahtera Doktor. Doktor, dua perkara yang kita mahu ketahui pada jam ini. Pertama, kes di tahap kritikal rendah di Sarawak. Kedua, semalam laporan penjujukan genom dilakukan di Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM UNIMAS yang mendapati 99% varian yang membimbangkan VOC adalah varian Delta. Jadi apa yang kita dapat fahami dengan data-data dan juga fakta ini? Okay, terima kasih kepada Asrul Awani. Pertama, kita kena faham varian Delta ini, iaitu sifatnya mudah berjangkit, kadar penjangkitan yang tinggi, transmissibility yang tinggi. Maksudnya, jika seseorang itu mendapat Delta, dia mudah untuk menjangkiti orang lain. Ini disebabkan incubation periodnya terlalu pendek, 4-5 hari. Tidak seperti varian yang awal dahulu, memerlukan 7-10 hari baru dia boleh infect atau boleh menjangkiti orang lain. Ini disebabkan oleh sifat varian Delta ini menyebabkan dia mudah berjangkit. Tetapi Alhamdulillah di Sarawak, walaupun kes yang meningkat, tetapi kategori 1 dan 2 ini hampir ataupun melebihi 99%. Maksudnya kurang daripada 1% saja dalam kategori bahaya, iaitu kategori 3, 4 dan 5. Apa yang kita maksudkan di sini ialah bahawa kesan vaksin tersebut memang nyata sekali. Ini menunjukkan bahawa kadar vaksinasi di Sarawak itu hampir 90% sekarang ini telah memberi kesan ataupun impak yang begitu besar sehingga dapat menurunkan kes-kes yang teruk ini walaupun dari segi jangkitan. Memang kita ketahui vaksin ini tidak menyekat daripada jangkitan tetapi dia boleh memberi suatu tahanan untuk mendapat jangkitan yang serius. Ini masyarakat kena faham sebab masih lagi masyarakat yang bertanya-tanya sebab apa selepas dia vaksin masih lagi positif. Sebab vaksin ini tujuannya bukan untuk menghalang jangkitan tetapi memberi suatu kesan atau impak di mana dapat mengawal seseorang yang dijangkiti daripada mendapat jangkitan yang lebih teruk. Sebab itulah di Sarawak. Doktor, adakah itu bermaksud SOP tidak dipatuhi dan juga menyebabkan penularan lebih banyak? Penularan ini disebabkan pertama memang disebabkan SOP. Mungkin masyarakat sekarang ini lebih mengatakan mereka sudah mendapat vaksin. Jadi mereka bukan apa gunanya SOP. Sebab mereka menjangka bahawa vaksin ini memberi kekebalan daripada dijangkiti. Itu mungkin persepsi masyarakat dari segi itu. Tetapi salah satu juga disebabkan oleh varian Delta ini juga yang mengakibatkan kes ini bertambah. Doktor, bercakap mengenai dos penggalak susulan transmisi kes COVID-19 di Sarawak, adakah ini disokong dengan data yang menunjukkan kemungkinan adanya penurunan keberkesanan vaksin yang sudah diberikan? Data daripada di Sarawak sendiri kita tidak ada. Maksudnya apakah selepas vaksin bulan 7 yang lepas adakah menurun. Tetapi data yang kita perolehi daripada luar negara memang ada menunjukkan penurunan selepas beberapa bulan selepas diberi vaksin lengkap. Jadi ini menunjukkan juga mungkin salah satu faktor yang menyebabkan jangkitan tersebut lebih mudah sekarang. Tetapi dari segi secara pribadinya, saya menganggap bahawa booster dose ni adalah merupakan suatu keperluan. Terutamanya pada saat ini, frontliner kita perlu kita ambil keputusan dengan cepat, dengan tepat supaya mereka ini mendapat booster dose tersebut. Maksudnya rancangan booster dose ini adalah langkah kehadapan di pihak Pentadbiran Negeri Sarawak. Benar, Doktor? Ya, kita melihat ini sebagai suatu keadaan yang betul-betul serius. Yang perlu kita kritikal, yang perlu kita ambil keputusan dengan cepat. Dan sebab itu saya mengatakan tadi, memang di negara-negara lain pun sudah mula memberi dos booster ini kepada masyarakat mereka, misalnya di Israel.
Tetapi untuk di Sarawak, saya beranggapan bahawa inilah satu jalan yang baik. Sebab jika kita dapat membuktikan booster dose ni yang digunakan nanti di Sarawak dapat memberi kesan lebih baik, maka booster dose ni boleh diberi kepada seluruh negara. Doktor, di bahagian Sibu sendiri turut didominasi dengan varian Delta. Apa langkah pengurusan bencana di Sibu pada ketika ini? Bagaimana gerak kerjanya? Okay. Delta ni sebagaimana saya sebut tadi merupakan transmisi yang begitu cepat. Sebab itu masyarakat kena ketahui bahawa SOP ini masih lagi penting. Ya. Kita perlu kalau kita nak keluar guna double face mask, guna face shield, elakkan tempat yang sesak. Walaupun kita telah divaksinkan, kita perlu beri banyak educational health kepada masyarakat kita, iaitu pendidikan kesihatan. Bagaimana untuk menjaga kesihatan. Bukan saja dari segi SOP, tetapi juga dari segi supaya jika dijangkit tidak menjadi teruk. Itu banyak langkah-langkah yang perlu kita ambil sebelum kita dijangkiti selain daripada mendapat vaksin. Doktor, antara sebab juga mengatakan bahawa angka kes harian di Sarawak begitu tinggi sehingga mencecah 5,000 pada hujung minggu lalu ialah kerana ada isu backlog. Dan semalam penasihat JPBN Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuhianan mengatakan bahawa usul kepada KKM untuk membenarkan fasiliti kesihatan swasta di Sarawak melakukan pengesanan sampel ujian COVID-19 sendiri. Kerana kita faham adanya backlog dan juga angka tinggi, jadi bagaimana keperluan itu perlu dilakukan pada waktu sekarang ini, doktor, supaya kita dapat data yang sebenar? Saya tidak dapat menafikan apa yang Dr. Sin cakap, bahawa perlunya kita mendapat keputusan dengan cepat. Supaya kalau kita mendapat keputusan seseorang itu dijangkiti dengan cepat, kita dapat mengawal pergerakan seseorang tersebut. Sebab itu jangkitan, sebab kita hanya ada masa 4-5 hari untuk sebelum seseorang itu menjangkiti orang lain lagi. Tetapi kalau kita mendapat keputusan lebih daripada 5 hari, maka keputusan tersebut tidak ada guna. It doesn't mean anything at all. Keputusan yang lambat ni. Sebab itu kita menyeru MOH supaya mendapat kebenaran. Kita diberi kebenaran supaya pihak swasta membantu kita dalam menangani backlog tersebut. Tapi alhamdulillah kita telah bincang perkara ini semalam dan kita telah mohon kepada MOH dan juga strategi lain. Dan semalam pun saya rasa tidak banyak yang backlog sebab itu kes Sarawak semalam ada 3,000 lebih lepas satu hari yang begitu memuncak sampai ke 5,000 lebih. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa dan juga memberikan penjelasan dan juga penerangan mengenai situasi semasa COVID-19 di negeri Sarawak. Itu dia tadi Dr. Anwar Rapai merupakan penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu yang juga merupakan Exco Kesihatan Sarawak.